Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Pada hari ini kita akan terus belajar Bahasa Melayu tahun 5. Temanya iaitu Kelestarian Alam. Unit 19, Ceriakan Buana Kita. Boleh rujuk buku teks muka surat 149. Tajuk kecil iaitu Badak Sumbu Sumatera Terakhir. Okey, kita biasa dengar pekak macam badak. Apa dia? Hari ini kita akan belajar lebih lanjut. Okey, mari kita tengok petikan muka surat 149. Tajuknya Badak Sumbu Sumatera Terakhir. Apa ceritanya? Encik Nazri telah memberitahu Afifi tentang kisah badak sumbu Sumatera Terakhir di Malaysia. Afifi terus melayari internet untuk mendapatkan maklumat. Ramai masyarakat telah berbicara tentang kematian badak sumbu Sumatera Terakhir di Malaysia. Badak sumbu Sumatera itu sebahagian daripada haiwan terlindung negara ini. Badak sumbu Sumatera bernama Iman. Iman ni nama macam iman manusia. Ada iman lelaki, ada iman perempuan. Jadi nama ni macam manusia Iman. Iman mati semasa di Santuari Badak Borneo, hutan simpan hidupan liar Tabin di Lahad Datu, Sabah. Petugas telah memberikan Iman rawatan dengan sebaik-baiknya. Walau bagaimanapun, rawatan untuk mengobati masalah ketumbuhan pada uterus Iman gagal. Berita kematian Iman menggemparkan masyarakat, terutamanya pencipta alam di negara ini. Mereka amat berduka cita dengan kematian tersebut, kata Afifi kepada ayahnya. Kesedihan ini amatlah kita rasai, namun begitu masyarakat harus belajar daripada kejadian ini. Kini, pihak Santuari Badak Borneo berusaha untuk membiarkan badak jenis ini di habitat yang sesuai. Mereka akan bekerjasama dengan negara jiran yang masih mempunyai badak jenis ini. Kehadiran Iman dan badak sumbu yang lain telah menceriakan alam kita selama ini, kata Encik Nazri. Okay, itulah petikan tentang badak sumbu Sumatera Terakhir. Okay. Lihat di bawah buku teks, di bawah sekali tu. Apa kata-kata di sini? Kita sepatutnya bersama-sama menjaga alam sekitar supaya hidupan liar tidak terancam. Kita perlu apa yang kamu akan isikan. Tengok ada simbol pensel, suruh kamu menulis sesuatu di situ. Tengok gambar di sebelah, memelihara. Kemudian gambar di sebelah tu, berharap. Ada gambar badak. Apa ceritanya? Jadi aktiviti pada hari ini mengenal pasti dan membina ayat aktif. Jadi cikgu akan fokuskan pada ayat aktif pada hari ini. Tengok contoh, Musi Cilik ni kata apa? Ayat aktif ialah ayat mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal. Jadi cikgu akan terang kesalahan ini. Apa yang dikatakan ayat aktif? Okay. Tengok contoh ayat di sini. Afifi memelihara alam. Afifi ialah subjek, orang, pelaku. Memelihara, ini paling penting ni. Kata kerja aktif. Alam ialah objek. Cikgu nak fokuskan pada hari ini. Kamu tengok tadi, fokusnya ialah berkaitan dengan maksud ayat aktif. Kata kerja aktif. Okay? Yang aktif di sini ialah memelihara. Bila ada imbuhan me ke, meng ke, meng ke, itu akan jadi aktif. Contoh paling mudah kalau kamu dengar perkataan aktif. Budak ni aktifnya melompat sana, melompat sini. Aktifnya. Lagi satu kita akan belajar nanti. Pasif. Tapi cikgu terangkan sikit pada kamu. Pasif ni, kalau budak ni pasif lah. Jom main bola. Tak nak lah. Kau ni pasif lah. Itu pasif. Tapi kalau aktif. Okay, aktif. Makan vitamin jadi aktif dan sebagainya. Tapi yang ini kita nak fokus pada ayat. Jadi yang menunjukkan ayat aktif, yang menerangkan ayat aktif ialah macam ni. Ada perbuatan. Memelihara, membasuh, mencuci, menolak. Okay? Itu adalah kata kerja aktif. Kalau kamu tengok dalam petikan tentang badak sumbu tadi, ada banyak ayat aktif. Jadi kita akan tengok selepas ni macam mana kita nak carikan ayat aktif dalam petikan tersebut. Okay. Di sini cikgu sediakan mengenal pasti ayat aktif dalam petikan teks. Cerita tadi badak sumbu Sumatera Terakhir. Ada 7 ayat yang kamu cuba cari dalam petikan. Apa yang kamu dapat? Okay. Berdasarkan petikan badak sumbu Sumatera Terakhir tadi, ada 10 ayat aktif. Ini cikgu paparkan pada kamu. Contoh. Okay. Yang pertama,
Ramai masyarakat telah berbicara tentang kematian badak sumbu Sumatera terakhir di Malaysia. Mana ayat aktif tu? Mana perkataan aktif tu? Tadi cikgu dah terangkan imbuhan me dan sebagainya. Tapi di sini kita tengok imbuhan ber juga boleh menjadi aktif. Berbicara, perbuatan, berbicara, bersembang, berbual dan sebagainya. Itu menunjukkan ayat aktif. Yang kedua, badak sumbu Sumatera itu bernama Iman. Ber juga bernama. Yang ketiga, petugas telah memberi Iman rawatan dengan sebaik-baiknya. Apa di sini? Memberi. Imbuhan memberi. Yang keempat, walau bagaimanapun, rawatan untuk mengubati masalah ketumbuhan pada uterus Iman gagal. Mengubati. Aktif dia, mengubati. Berita kematian Iman menggemparkan masyarakat, terutamanya pencipta alam di negara ini. Menggemparkan. Tengok imbuhan menggemparkan. Yang keenam, mereka amat berduka cita dengan kejadian tersebut. Cari huruf M atau huruf B. Kalau ikut di sini, berduka cita. Berduka cita maksudnya sedih. Binatang yang kita sayangi telah mati dan sebagainya. Tentu kita rasa berduka cita, sedih. Okay? Mereka, yang ketujuh, masyarakat harus belajar daripada kejadian itu. Mana dia yang menunjukkan aktif di sini? Masyarakat harus belajar. Belajar tu juga dikira sebagai aktif. Contoh, di sini tak ada imbuhan. Contoh menunjukkan perbuatan juga, kata kerja. Ayah tidur di ruang tamu. Tak ada imbuhan. Tidur tu juga dikira perbuatan. Jadi di sini belajar. Kini, pihak Santuari Badak Borneo berusaha untuk membiakkan badak jenis ini di habitat yang sesuai. Kita cari sini, ada tak? Berusaha. Ada. Membiakkan. Boleh juga. Membiakkan. Biak maksudnya kita kembangkan lagi. Tambahkan lagi. Daripada 2 ekor, 1 jantan, 1 betina, dia beranak. Tambah. Dapat anak. Tambah lagi. Sebab binatang tu dah hampir pupus. Nanti satu hari nanti, dah tak ada. Kita pergi ke zoo dan sebagainya, tak boleh tengok lagi. Biarkan. Mereka akan bekerjasama dengan negara jiran yang masih mempunyai badak ini. Jenis ini. Bekerjasama, mempunyai. Tengok imbuhan. Kehadiran Iman dan badak sumbu yang lain telah menceriakan alam kita selama ini. Menceriakan alam kita selama ini. Menceriakan. Itu adalah sebahagian ayat aktif yang terdapat dalam petikan badak sumbu terakhir. Okey, sebagai kesimpulan, sebagai rumusan apa yang kita belajar tentang tajuk badak sumbu Sumatera terakhir ini, ada 3 rumusan yang kita nak buat di sini. Yang pertama, kita sepatutnya bersama-sama menjaga alam sekitar supaya hidupan liar tidak terancam. Yang kedua, kita perlu memelihara kelestarian alam sekitar untuk melindungi habitat badak sumbu Sumatera. Dan yang ketiga, kita juga berharap agar badak sumbu Sumatera tetap terpelihara. Jadi kitalah, kamu khususnya anak-anak murid yang boleh lagi dilentur, kata melentur buluh biar dari rebungnya, sayangilah alam kita. Cuba kita lihat yang terbaru di negeri Kedah dan sebagainya. Tiba-tiba tengok berjadi apa? Air dari puncak gunung yang telah menyebabkan beberapa orang meninggal dunia. Tiba-tiba, jadi kita panggil apa? Kepala air. Tiba-tiba air hujan lebat yang telah menyebabkan air sungai melempah dan sebagainya, tanah runtuh menyebabkan kematian. Itu punca tidak menjaga alam. Bila pokok-pokok dah ditebang dan sebagainya, hidupan dalam hutan, gajah, harimau terpaksa keluar. Itu yang gajah pergi rosakkan tanaman penduduk kampung, harimau pergi makan binatang ternakan dan sebagainya. Tempat habitat dia telah terganggu. Jadi kitalah sama-sama menjaga alam sekitar supaya kita yang sebagai manusia ni boleh hidup dengan sempurna, dengan selesa. Kita mengharapkan hidupan juga boleh hidup mengikut tempat dan habitat mereka. Okay? Itu saja yang cikgu nak ajar pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi selepas ini, insya-Allah. Okay, jika kamu rasa kamu nak ikut apa yang cikgu ajar, kamu subscribe supaya kamu tidak ketinggalan tajuk-tajuk yang seterusnya. Okay, bye. Assalamualaikum semua.